khabar semua pelajar dan penonton di luar sana. Selamat datang ke kelas pengajian am bersama Cikgu Zalina Basir. Jadi, apakah yang akan kita pelajari pada hari ini? So, jom kita teruskan dengan kelas pelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan ulang kaji alih bentuk komunikasi, tapi untuk semester 2. Jadi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Okey, hari ini kita nak belajar bina graf ni. Siapa tahu apa nama graf ni? Ini ialah graf gabungan, di mana dekat dalam satu kertas graf tu ada dua jenis graf, iaitu graf garis dan graf bar. So kita namakan dia sebagai graf gabungan. Jadi ini ialah ciri-ciri graf gabungan, di mana kata kuncinya ada dua dalam tajuk. Kalau kita tengok yang pertama ni, ini terdapat beberapa jenis lah graf gabungan. Yang ini kita tengok graf gabung satu garis, di mana ada satu garisan dan graf bar. Kalau soalan macam ni, dekat dalam soalan tu, kalau kita akan bina graf seperti ini, kalau dekat dalam soalan tu ada kata kunci bilangan, kuantiti, perbelanjaan, ini ialah kata kunci untuk graf bar. Dan dalam masa yang sama ada juga kata kunci untuk graf garis, pola, aliran, dan biasanya ciri-cirinya ada dua unsur dan petunjuk yang berbeza, dan juga kebiasaannya lah ada dua unit yang berbeza. Jadi bila kita jumpa dalam satu soalan tu ada dua kata kunci, satu kata kunci untuk graf bar dan satu lagi kata kunci untuk graf garis, dan bila kita tengok dekat dalam soalan tu ada dua petunjuk, biasanya ada dua petunjuk, ada dua unit, dua unit yang berbeza, kadang RM juta dan juga case. Jadi itu menunjukkan yang graf ini ada kemungkinan graf gabungan. Jadi sama juga dengan yang bawah ni. Yang ni graf gabungan satu garis, yang bawah ni ialah graf gabungan banyak garis. Kita panggil graf ini graf satu garis bar compound. Yang atas ni bar compound. Ni kalau kita tengok bar compound. Yang bawah ni pula graf gabungan banyak garis bar compound. Masih lagi bar compound. Tapi keywordnya dua-dua ni sama. Dua-dua ni keywordnya sama ataupun kata kuncinya sama. Tapi gambar rajah ni jadi berbeza. Jadi kat sekarang ni cikgu nak tunjukkanlah nanti macam mana dia boleh jadi gambar rajah berbeza sedangkan kata kuncinya sama. Kita teruskan. Ini pula graf gabungan bersama-sama graf gabungan, tetapi graf barnya ialah graf bar komponen. Kalau kita tengok yang atas ni, graf gabungan satu garis bar compound, bar komponen. Yang bawah ni pula graf gabungan banyak garis bar komponen. Jadi dia ada 4 jenis graf gabungan. Jadi kat sini macam mana pula kita nak tentukan bahawa graf barnya itu ialah graf komponen? Kalau tadi kata kuncinya, kalau kita tengok yang sebelum ni, kata kuncinya ialah bilangan, maka dia akan jadi graf bar compound. Tapi kalau kata kunci dalam soalan tu ialah jumlah bilangan, atau hasil keseluruhan bilangan, ataupun perbelanjaan, maka dia akan jadi, sebab ada jumlah kat situ ataupun ada hasil keseluruhan dekat situ, maka kita akan kategorikan graf bar tu sebagai graf bar komponen. Tapi dia punya graf garis dia tetap sama, unit dia tetap
kata kunci dia tetap sama. Jadi secara umumnya lah kita nak tentukan graf barnya compound atau komponen, kita boleh rujuk pada kata kunci dalam soalan. Tetapi kalau graf garis, kata kunci tu tak boleh nak tunjukkan. Biasanya tidak menunjukkan gambar rajah. Macam mana cara kita nak lukis gambar rajah tu? Tapi ada cara lain yang kita boleh tentukan jenis gambar rajah tu macam mana. Sama ada satu garis atau dua garis. Okey. Jadi ini ialah ciri-ciri umum lah, ciri-ciri umum graf gabung, di mana kalau kita tengok dekat tajuknya, kalau kita tengok dekat tajuknya ada, cikgu bacakan sekejap tajuknya. Malaysia, bilangan majikan berdaftar dan penerima faedah perlindungan perkeso serta aliran kes kemalangan perusahaan yang telah dilaporkan dan diselesaikan dari tahun 2007 hingga tahun 2009. So dekat tajuk ni kita tengok ada bilangan majikan. So tadi kita dah tengok dekat dalam ciri-ciri graf. Okey, ada, kalau bilangan ni biasanya kita akan buat graf bar compound. Lepas tu bila kita baca lagi serta aliran kes. Aliran ni ialah kata kunci untuk graf garis. Graf garis compound. Okey, jadi inilah contoh bagaimana rupa tajuk bagi graf gabungan, di mana dekat dalam tajuk saja telah menunjukkan ada dua ciri-ciri graf dalam soalan tu. Okey, jadi sebenarnya mudah je kita nak tentukan sama ada graf itu graf gabungan atau bukan. Apabila kita lihat dalam dalam tajuk, dalam soalan dan dalam tajuk ada dua kata kunci, macam yang cikgu tunjukkan dekat dalam soalan ni. Okey. Seterusnya, itu ciri-ciri yang pertama, tajuk. Dalam tajuk, keistimewaan je lah, dalam tajuk tu ada dua jenis graf yang dinyatakan. Okey, seterusnya dekat dalam label paksi Y. Okey, jadi kalau kita lihat dekat dalam gambar rajah ni, label paksi Y-nya ada dua, ada kanan dan kiri, dan dua-dua dua perkara yang berbeza. Nampak? Satu tu yang di sebelah kiri ni, yang nombor satu ni label paksi Y untuk graf bar, dan yang di sebelah kanan ialah label paksi Y untuk graf garis. Dua-dua ni kita ambil daripada tajuk tadi, kan? Mula-mula tadi bilangan untuk graf bar, lepas tu serta aliran kes kemalangan perusahaan tu ialah untuk graf garis. Okey. Okey, seterusnya paksi Y. Okey, paksi Y pula, paksi X. Okey. Kat sini yang sama, yang dikongsikan sama ialah paksi X-nya. Okey, iaitu tahunnya. Tahun, graf bar dan graf garis, tempohnya sama. Jadi paksi X-nya sahaja yang sama. Okey, yang lain boleh jadi berbeza. Okey, seterusnya dalam Okey, dalam graf gabung ini ada graf bar. So kedudukan graf bar seperti yang kita lihatlah dalam gambar rajah ni. Okey, dia berada di paksi X dekat tengah-tengah tu. Dan seterusnya dia ada graf garis. Okey, biasanya graf garis ni dia akan berada dia berada di mana-manalah dalam kawasan ni, bergantung kepada skala yang dilukis, yang ditulis, yang dibuat. Okey, kalau skalanya kita akan rujuk pada skala lah, tengoklah keadaannya nanti. Tapi tak kisah, walaupun dia langgar graf bar kita, tak jadi masalah selagi skalanya betul, dan plotnya betul. Okey, seterusnya skala paksi Y. Okey, skala paksi Y tu merujuk dekat sinilah. Kita ada dua paksi Y, kan? So kalau paksi Y1 ni kita panggil paksi Y1,
skalanya mula daripada 100 contoh ini paksi Y2 skalanya mula daripada 5. Itu nak menunjukkan ada dua perbezaan nilai. Perbezaan nilai skala paksi Y. Jadi kita kena kira dua kali. Nak cari skala paksi Y ni. Satu, kita kena kirakan skala paksi Y untuk graf bar. Yang Y1 ni untuk graf bar. Yang satu lagi, lepas tu kita kirakan pula skala untuk paksi Y bagi graf garis. Okey. Biasanya sebelah Y1 ni memang untuk graf bar. Graf bar punya paksi Y dekat sebelah Y1, sebelah kiri. Y2 pula untuk skala untuk graf garis. Okey, tak pernah lagi kita buat sebaliknya. Okey. Okey, seterusnya unit. Unit juga berbeza. Okey, kalau pelajar perasan dapat lihat kat sini. Okey, kat sini 1000 orang, yang kat sebelah sini pula case. Okey, jadi itulah yang cikgu masukkan tadi. Mempunyai dua unit yang berbeza. Okey, dalam soalan. Kalau kita tengok dalam soalan ada dua unit yang berbeza. Jadi jelas menunjukkan bahawa gambar rajah yang akan kita bina nanti ialah graf gabungan, sebab dua unit yang berbeza itu antaranya lah. Jadi ini ciri-ciri graf gabungan. Ciri-ciri istimewa graf gabungan. Tak ada dalam graf lain, tak ada. Graf gabung je yang ada dua ni. Yang dikongsi cuma tajuk dengan tempoh tu. Dengan tempoh dekat paksi X tu. Okey, kalau rujuk dekat petunjuk pun nampak petunjuk dia berbeza. Kalau graf bar kita warnakan penuh, kalau graf garis kita gariskan macam tu. Okey, dan jangan lupa titik asalannya juga perlu diasingkan seperti ini. Okey, ini ciri-ciri graf gabungan. Baik, jadi cikgu nak tunjukkan tadi kan kalau terdapat 4 jenis graf gabungan. Graf gabungan dengan satu garis dan bar compound, graf gabungan dengan satu garis dan bar komponen. Jadi sekarang macam mana kita nak tentukan graf tu boleh ada satu garis dan dua garis? Sebab kalau graf bar kita boleh bezakan berdasarkan pada kata kunci, sama ada bilangan atau jumlah bilangan. Tapi kalau graf garis, kata kuncinya tu macam hampir sama. Jadi macam mana cara kita nak tentukan? Baik, cara untuk kita tentukan sama ada graf ini graf graf gabungan ini satu garis atau dua garis. Okey, jom kita tengok soalan yang pertama ni. Cikgu bacakan Malaysia, kuantiti pengeluaran komoditi perikanan mengikut jenis dan aliran jumlah hasil pengeluaran komoditi perikanan sepanjang tahun 2006 hingga tahun 2010. Okey, jadi kat sini yang kita dapat lihat ialah kata kunci yang pertama, iaitu kuantiti pengeluaran komoditi. Satu. Okey, kuantiti tu menunjukkan dia graf bar compound. Macam tu. Okey, kemudian kita baca lagi, dan aliran jumlah. Okey, aliran ini ialah kata kunci untuk graf garis. Jumlah pula menunjukkan dia nak satu sahaja data, iaitu jumlah hasil pengeluaran. Walaupun dia bagi data yang banyak, contohnya dia bagi 3 data, 3 jenis komoditi contohnya, tapi dia cuma nak jumlah hasil pengeluaran sahaja. Jadi kita kena kirakan jumlah hasil pengeluaran tu. Jadi graf garisnya akan jadi 1. Graf garisnya akan jadi 1. Macam ni. Okey? Itu tips lah. Macam mana kita nak tentukan sama ada graf garis dia 1 atau 2. Nanti gambar rajah akan jadi seperti ini. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang lain pula. Okey, cikgu bacakan soalan. Okey, bilangan majikan berdaftar dan penerima faedah perlindungan per keso serta aliran kes kemalangan perusahaan yang telah dilaporkan dan diselesaikan dari tahun 2007 hingga tahun 2009. Okey, jadi dekat sini kita tengok kata kunci yang pertama ada bilangan.
Okey, bilangan majikan bermakna ini ialah graf bar compound. Okey, seterusnya serta aliran kes kemalangan. Okey, aliran ni kita tahu dia akan jadi graf garis. Okey, tapi kita kena baca sampai habis. Aliran kes kemalangan perusahaan yang telah dilaporkan dan diselesaikan. Maknanya kes kemalangan dia ada dua jenis, satu yang telah dilaporkan dan satu lagi yang telah diselesaikan. Okey, jadi kat sini menunjukkan ada dua jenis kes kemalangan, satu lah yang dilaporkan dan satu lagi telah diselesaikan. Jadi graf garis kita pun akan jadi dua macam ni. Okey, jadi gambar rajah akan jadi macam tu lah, dua garis. Okey, jom kita tengok lagi. Okey, soalan seterusnya, bilangan pengusaha produk industri asas tani mengikut kategori produk dan pola jumlah jualan produk industri asas tani dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Okey, jom kita tengok kata kuncinya ialah bilangan pengusaha. Okey, so dia akan jadi graf bar compound. Mengikut kategori produk dan pola jumlah jualan. Pola ini adalah salah satu daripada kata kunci untuk graf garis. Graf garis. Okey, tapi kita baca terus. Pola jumlah jualan produk industri asas tani. Ada jumlah jualan. Jadi kalau dalam data diberi maklumat tentang produk yang dijual, ada beberapa produk, kita kena kirakan jumlah hasil jualan produk pada tahun itu dan kemudian kita akan jadikan dia sebagai satu maklumat, iaitu jumlah jualan. Kita cuma akan selepas kita kira, kita akan ambil data yang kat bahagian jumlah jualan yang kita kira tu. Jadi nanti akhirnya dia akan jadi satu garis. Satu garis itu menunjukkan jumlah jualan, menunjukkan bahawa kehendak soalan ni minta pola jualan, jumlah jualan produk. Okey, macam itulah cara kita nak tentukan kehendak graf garis dalam graf gabung. Okey, kita cuba sekali lagi. Okay, dalam soalan ni, bilangan permohonan mengikut skim pengeluaran dan jumlah keseluruhan amount pengeluaran yang diluluskan oleh kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Okey, jom kita tengok kata kuncinya. Bilangan permohonan mengikut skim pengeluaran dan mengikut skim pengeluaran. Satu. So ini bilangan permohonan menunjukkan di bahawa dia ialah graf bar compound. Okey, mengikut skim pengeluaran dan jumlah keseluruhan amount pengeluaran yang diluluskan. Nampak dia minta jumlah keseluruhan amount pengeluaran yang diluluskan. Okey, dalam soalan ni ada banyak jenis jumlah jenis amount pengeluaran yang diluluskan, tapi bila dia minta jumlah keseluruhan, maknanya kita kena jumlahkan keseluruhan amount tu dan kita ambil nilai jumlah keseluruhan sahaja. Nanti gambar rajah akan jadi macam ni, satu garis sahaja. Okey, jadi cikgu harap pelajar faham dan dapat kenal pastilah daripada contoh yang cikgu tunjukkan ni, pelajar dapat kenal pasti bagaimana nak tentukan sama ada graf tu minta satu graf gabungan ini satu garis atau dua garis. Okey, dari segi graf bar tak ada masalah sebab kata kuncinya tu biasanya sama je macam dalam soalan yang cikgu tunjukkan ni. Okey, kalau graf bar tu graf bar komponen, dia akan letak jumlah bilangan macam tu. Okey, tapi kalau graf garis dia berbeza sikit berbanding dengan graf bar. Okey, jadi sebab tu cikgu nak tunjukkan dekat sini macam mana cara nak tentukan. Okey, so sekarang kita nak cuba selesaikan. Kita nak cuba, cikgu tak selesaikan soalan, tapi cikgu nak ajar macam mana cara nak bina graf gabungan berpandukan kepada data bagi soalan yang diberikan. Okey, tapi sebelum tu cikgu nak bagi tips juga sekali lagi. Okey, cara nak tulis tajuk untuk alih bentuk komunikasi ni perlu diingatkan selalu sebab kadang-kadang pelajar lalai dan leka. Okey, jadi ingat tajuk mestilah ditulis dengan huruf besar dan mesti disusun mengikut format seperti ini. Nama negara dulu, titik dua bertindih tu wajib ada.
and then bilangan majikan, itu ialah isunya dekat dalam soalan, dan tempoh tu kita letak kat hujung sekali. Seperti contoh seperti contoh yang cikgu tunjukkan ni. Okey, nampak? Kalau dalam soalan asal kan dia dalam tulisan biasa saja kan, seperti ini. Tapi bila kita transfer jadi tajuk, dia mestilah ditulis mengikut format. Alright. Okey, jadi daripada soalan tadi, ini ialah data, hasil data yang telah selesai dikira. Jadi cikgu nak tunjukkan dekat sini. Okey, macam bentuk jadual tu boleh dibuat pelbagai cara. Okey, jadi yang penting data tu ada. Boleh juga kalau nak dilukis dengan kaedah yang lain. Contohnya kat atas ni orang, dekat bawah tu kes, tak ada masalah. Okey, yang penting data tu ada dan kita faham. Okey, jadi jom kita lukiskan graf kita. Okey, nanti kita akan jadikan graf kita seperti inilah. Graf gabungan dua garis. Okey. Tadi cikgu nak tunjukkan semula tadi kan cikgu cakap jadual ni boleh dibuat dengan berbagai cara, yang penting data dia ada. Okey, kalau kat contoh yang cikgu bagi ni, jadualnya digabungkan unit orang dan kes tu dekat sini. Tetapi ada masanya jadual tu dia boleh jadi berasingan, di mana atas untuk unit orang. Okey, tempoh dia sama. Atas tu unit orang. Ni 2000, contoh 2007, 2008, 2009. Lepas tu ada ni kan, dua kan. Okey, majikan dan penerima. Okey, lepas tu kat bawah pula nak buat. Kat bawah ni nak buat tahun yang sama tapi nak buat kes. Kes macam tu. Tahun yang sama, kes kemalangan dilaporkan dan diselesaikan. Boleh nak buat dua tingkat macam ni pun boleh. Dekat atas tu unit dia orang, dekat bawah unit dia kes. Boleh juga nak asingkan macam tu. Okey, yang penting data tu boleh kita baca dan boleh difahami. Tajuk dekat atas, tajuk dia sama. Okey, seterusnya. Okey, jom kita lihat. Sekejap cikgu bersihkan dulu. Okey, jom kita lihat apakah yang kita boleh buat. Langkah pertama setelah jadual selesai, okey, kita pindahkan maklumat daripada jadual tu masuk ke dalam kertas graf kita. Okey, kat sini cikgu nak tunjukkan dekat pelajar. Biasanya cikgu cadangkan okey 2 ataupun 2 cm ni kat atas tu untuk tajuk, and then 1 cm untuk label paksi Y kan dekat sebelah situ. Tapi disebabkan sini ada kanan dan kiri, so kita tulislah 1 cm di sebelah kanan dan kiri untuk label paksi Y kita. Jadi kita paksi Y yang ini ni kita pastikan ada jarak, ada jarak 2 cm. Okey, 2 cm di sebelah kanan dan kiri. Sebab apa? Jarak tu nanti memudahkan kita nak tulis nombor untuk skala paksi Y1 dan paksi Y2. Okey, jadi kita nak tengoklah ada apa data-data yang kita nak masukkan lah setelah kita selesai buat jadual tadi. Sekarang kita nak masukkan data-data tu ke dalam kertas graf kita. Jadi sebelum kita kirakan ataupun kita benakan grafnya, kita sediakan dulu tapaknya. Tapaknya tu maksudnya apa? Dah ada tajuk, dah ada paksi Y, paksi X, dah ada petunjuk, semua tu dah ada. Lepas tu barulah kita pindahkan data, nak jadikan graf bar dan graf garis. Jadi seperti biasa, tajuk kita ambil daripada tajuk yang telah kita tulis dekat jadual tadi, sama. Okey, kemudian label paksi
Y1. Okey, label paksi Y1 kita ambil daripada sini. Bilangan majikan, penerima faedah perlindungan per keso. Ambil semua ni sampai habis, sampai per keso. Lepas tu kita masukkan dekat dalam tajuk kita. Boleh tak nak buat bilangan majikan berdaftar saja? Tak boleh. Sebab data dia tak lengkap kalau kita ambil bilangan majikan saja. Jadi kita kena ambil terus sampailah per keso tu untuk masukkan kat dalam label paksi Y. Barulah lengkap dan bila kita baca kita faham. Jadual ni cerita pasal apa, data ni untuk siapa. Okey, seterusnya label paksi Y2. Label paksi Y2 pula kita ambil daripada yang kedua, serta aliran kes kemalangan yang dilaporkan dan diselesaikan. Okey, yang ini pun kita ambil semua sekali, aliran kes kemalangan perusahaan yang telah dilaporkan dan diselesaikan. Kita ambil semua sekali dan kita masukkan dekat dalam label. Ambil semua sekali yang dituliskan. Okey, janganlah tulis sampai tajuk, sampai selesaikan kat situ. Okey. Okay, seterusnya unit. Unit. Okey, kita tengok unit yang paksi Y1 unitnya ialah 1000 orang dan unit paksi Y2 ialah 1000 kes. Mana nak dapat? Kita dapat dari sinilah. Dari sini. Masuk dekat dalam paksi Y1 dan Y2 kita. Okey. Okey, seterusnya tahun. Seterusnya kita nak labelkan tahun, kita ambil saja dari jadual. Pindahkan masuk kat dalam paksi X. Seterusnya petunjuk kita ambil daripada ruangan petunjuk dalam jadual. Ni ialah ruangan petunjuk dalam jadual. Kita pindahkan terus letakkan bahagian petunjuk dekat kertas graf kita. Okey, nilai kosong jangan dilupa. Sebab kadang-kadang pelajar dia terlupa, dah tulis banyak-banyak yang lain, kosong yang paling mudah tu dia lupa nak tulis. Dan seterusnya sumber juga jangan dilupa, salin terus daripada jadual ataupun soalan. Salin sama, jangan tukar apa-apa, jangan ditukar apa-apa. Okey, so dah siap. Kita letakkan data-data yang telah disediakan ke dalam kertas graf kita. So tapaknya dah ada dah sekarang. Sekarang barulah kita boleh teruskan dengan maklumat yang lain. Untuk melengkapkan gambar rajah kita. Tapi belum lengkap sepenuhnya kerana apa? Masih belum ada skala. Jadi tak ada skala, tak boleh nak lukis graf bar dan graf garis. So kita nak cari skala dulu. Okey, macam mana nak cari skala? Okey, kita akan rujuk. Cikgu gunakan kaedah 3B. Okey, mula-mula kita cari nombor yang paling besar dulu. So dekat dalam jadual, nombor yang paling besar ialah 724292. Mana cikgu dapat ni? Tu. Ini untuk graf bar dulu. Ialah nombor 724242. Okey, lepas tu nombor tu nak buat dengan apa? Kita bahagikan dengan 12. Mana cikgu dapat 12? Cikgu ambil ini setiap satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bahagi dengan 12. So kita dapat 60357.6. Jadi nombor itu sangat rumit. Jadi kita bundarkan. B yang ketiga, bundarkan. So bundarkan, jadilah nombor yang paling dekat. 60,000 dekat dengan mana? Yang paling senang kita nak tulis dekat atas skala kita. Jadi cikgu pilih 100,000. Nak pilih 70,000 pun boleh, tapi cikgu lebih selesa guna 100,000 sebab senang kita nak kira nilai kotak dia tu nanti. Okey, kita letak 100,000. Okey, maknanya kita akan gunakan sifir 100 lah nanti. Okey, jadi kedudukannya letaklah 100. Setiap 1 cm tu 100, 200, 300 sampailah 1200. Okey, seterusnya kita nak kirakan pula skala. Okey, sebelum tu kita nak kirakan juga skala paksi Y2 untuk graf garis pula. Okey, kaedah yang sama. Kaedah yang sama. Carikan nombor yang paling besar. Mana nombor yang paling besar? Untuk graf garis. Ni
Nombornya yang paling besar iaitu 56339. Okey, kemudian bahagi dengan 12. Okey, kita dapat 4694. Okey, kita bundarkan. Dapat 5,000. Kan 4 dekat dengan 5,000. 5,000 senang kita nak kirakan. Dia punya sifir pakai sifir 5. Jadi kita letakkan nombor tu dekat sini. Dekat skala paksi Y kita. Skala paksi Y 2. Okey, jadi kat sini cikgu nak tunjukkan. Okey, kenapa cikgu tak tulis 100,000 kat sini? Kenapa cikgu tulis 100 je? Jadi sama juga dengan nombor 5 ni. Cikgu tak tulis 5,000, cikgu tulis 5 je. Okey, mana pergi ribunya? Ribunya cikgu letak dekat atas. Ribu tadi orang, sekarang dah jadi ribu orang. Tadi kes, sekarang dah jadi ribu kes. Itu tips dia untuk mengelakkan daripada melakukan kesilapan menulis 000 tu, takut terkurang, nanti nilai dia dah berbeza. Jadi cikgu tukarkan dengan perkataan ribu dan cikgu letak dekat unit. Okey, nanti bila kita baca dia akan jadi 100,000 orang, 5,000 kes. Macam tu. Okey. So next kita nak buat apa? Setelah kita tentukan skala paksi Y 1 dan paksi Y 2. Okey, skala untuk graf bar dan graf garis. Barulah boleh kita nak teruskan dengan langkah seterusnya untuk kita plotkan graf garis dan graf bar. Okey, sekarang kita nak sebelum kita plotkan tu, kita nak tentukan cara untuk tentukan saiz bar. Nak besar mana bar kita tu. So cikgu gunakan 3S. Okey, S yang pertama ialah 70. Cikgu ambil kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 maksudnya 7 tu ada 70 kotak kecil. Jadi 70 tu ialah 70 kotak kecil. Cikgu tolak dengan 20. Okey, mana datang 20 tu? 20 tu ialah satu selang sama dengan 5 kotak kecil. Satu selang selang tu maknanya yang ini. Yang ni antara bar ni ada selang. Jadi satu selang tu cikgu nak ada selang antara setiap tahun tu ada 5 bar, 5 kotak kecil cikgu nak. Okey, jadi disebabkan kita ada 4 selang kat sini, jadi 5 darab 4 lah, dapatlah 20. Okey, jadi bakinya ada 50. So 50 tu yang kita boleh gunakan untuk lukiskan bar kita. Jadi 50 bagi 3. Kenapa bagi dengan 3? Sebab kita ada 3 tahun 2007, 8 dan 2009. Okey, sekarang barulah kita boleh kirakan berapa saiz satu bar tu. Okey, ini belum lagi saiz satu bar. 50 bagi 3 tahun. Belum lagi saiz untuk 1 tahun. Nak tahu saiz satu bar, kita bahagi dengan 2. Kenapa bagi 2? Sebab bar kita ada 2 petunjuk. Jadi barulah kita tahu, satu bar kita nanti kita akan bina kotak kecilnya ialah 8.3 saiz dia. Jadi kita agak-agak lah, tak adalah terlebih sampai 9 kotak ataupun tak kurang daripada 8 kotak. Jadi antara 8.5 tu kedudukan dia. 8.3 kan susah kan? Jadi agak-agak je. Okey, sekejap cikgu bacakan dulu. Jadi bila kita bina akan jadi seperti itu, 8 kotak. Nampak tak? Cikgu kira ni tadi 5 kotak kecil. Yang ini 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kotak. Okey. So kita binakan seterusnya untuk setiap bar yang lain. Jadi kalau kita dah tentukan saiz bar dan kedudukannya tu akan jadi perfect je dekat atas kertas graf tu. Tapi ni belum siap lagi, cikgu just tentukan saiz sahaja. Okey. Tapi kalau pelajar dah cekap, tak apalah, tak payah tentukan saiz bar tu. Ini untuk pelajar-pelajar cikgu yang dia tak tahu macam mana nak letak bar tu. Nak tentukan saiz tu. Jadi cikgu ajar siap-siap tentukan saiz. Lepas tu barulah kita boleh plotkan. Okey, kali ini pula kita nak tentukan jarak untuk graf garis. Okey, jadi kat sini kedudukan graf garis tu di tengah-tengah dalam tahun tersebut. Macam mana tu? Macam ni. Okey, antara graf dekat graf bar tu, antara dua bar tu
Kedudukannya dekat situ. Dekat antara dua bar. Okey? Bukannya mengikut jenis bar tetapi dekat antara kedudukannya berada di antara ataupun di tengah-tengah dalam tahun tersebut. Kita rujuk dekat sini. So kat sini kan kita dah tandakan kita punya tahun kan kat tengah-tengah situ. Jadi kita plotkan ikut tahun kita tu lah. Kedudukannya dekat situ. Okey? Alright. Seterusnya. Okey, jadi sekarang barulah kita boleh plot. Kita dah tahu dah kat mana kedudukan bar kita, graf garis kita. Sekarang barulah kita boleh plotkan mengikut data dalam jadual. Jadi yang pertama, okey, nampaknya cikgu tak buat setiap. Okey, jadi langkah pertama ialah kita akan cari nilai untuk kotak kecil. Okey, cikgu nak plotkan untuk graf garis dulu. So cikgu gunakan kaedah 3K. K yang pertama ialah kita akan cari nilai satu kotak kecil. Satu kotak kecil tu bermakna yang ini tau. Kotak kecil tu, kotak-kotak kecil tu, satu kotak tu nilai dia berapa? Sebab kalau kita nilai kotak kecil lebih mudah untuk kita plotkan. Okey, jadi tadi kita dah ni sebab kita nak buat graf garis jadi tadi kita dah tahu bahawa nilai skala 1 cm untuk graf garis ialah 5000. Okey, lepas tu kita juga tahu 1 cm nilai ada 5 kotak kecil. Jadi kita bahagikan 5000 bahagi dengan 5. Kita akan dapat satu kotak kecil nilai dia 1000. So daripada situ barulah kita boleh kirakan satu kotak kecil tu berapa nilai dia. Sekarang barulah kita boleh kirakan berapa kotak kecil untuk setiap data kita dekat dalam jadual ni. Berapa banyak kotak kecil yang kita perlu, yang diperlukan untuk setiap data dalam jadual. So kita nak tengok data untuk graf garis lah yang ini kita nak tengokkan. Jadi mula-mula kita tengok data graf garis yang pertama, iaitu untuk kemalangan perusahaan dilaporkan. Okey, jadi kita bahagikan 56339 bahagi 1000, kita dapat 56.3 kotak kecil. 56.3. Jom kita tengok macam mana nak kira 56.3. Okey, jadi kita tengok dekat skala paksi Y lah, jangan tengok dekat skala paksi Y2 lah untuk graf garis tu, bukan untuk graf bar Okey, jadi kat sini kita tengok kat sini 56.3 kotak kan. So 10, 20, 30, 40, 56. Ini 55, 56, 56 kat sini. Jadi kedudukannya dekat sini untuk tahun 2000 apa tadi? 7. 2007. Dekat situ. Jadi kita tengok skala sini tapi kita plotkan dia dekat tahun 2007. Skalanya kita tengok dekat sini 56. Gitu. Okey. Seterusnya kita tengok pula nombor yang kedua ialah 44688 bahagi 1000, kita dapat 44.6 kotak. Jadi kita pun tengok dekat sini, kita kira 10, 20, 30, 40, 44 dekat sini. So kita pun plotkan dia dekat sini untuk tahun 2007. Oh sorry ini untuk graf garis cikgu salah baca, minta maaf. Okey, graf garis kita kena baca ikut tahun. Okey, maafkan cikgu. Okey, kita tengok yang ini pula. Kita baca macam ni. Kalau kita tengok dia ke bawah, nanti kita tak tahu macam mana kita nak plot. Jadi kita tengok dia secara melintang. Kita akan plotkan dulu untuk kes yang dilaporkan. Semula. Kita akan plotkan dulu untuk kes yang dilaporkan. Cikgu padam balik, comot. Okey, kita akan plotkan yang ini dulu. Kes yang dilaporkan. Kita akan tengok yang kes yang dilaporkan saja. So ini tadi kes yang dilaporkan pada tahun 2007. Ini yang dilaporkan pada tahun 2008. Okey, yang ni tahun 2009. Jadi tadi kita dah tengok 56.3. So sekarang kita nak tengok 54133 bahagi dengan 1000, kita dapat 54.1. So macam mana cara cikgu kira?
Cikgu bagilah 5, 4, tengok dekat kalkulator 5, 4, 1, 3, 3 bahagi 1000. Dapat 54.1. Lepas tu 54.1 kotak kecil. Lepas tu kita carikan dekat sini ikut skala dia. 1, 2, 3, 4, 54.1. 54.1. Jadi kedudukan dia dekat pasti Y tahun 2008. Dekat sini. Okey. Ini tadi 2007, ni 2008. Okey, seterusnya tahun 2009 kita dapat 55.2. Jadi kita pun plotkan kat sini 55.2. So ini 55.2. So dekat sini. Lepas tu bolehlah kita plotkan, gariskan. Itu yang warna kuning tu untuk kes kemalangan yang dilaporkan. Lepas tu pastikan gariskan juga dekat petunjuk supaya tak keliru, tak tersalah petunjuk, tak tersalah warna. Okey, laporkan warna kuning. Contohlah, okey, dah garis, lepas tu terus tulis dekat petunjuk tu untuk elak daripada tersilap warna petunjuk. Okey, dan seterusnya untuk kes yang telah diselesaikan, kaedah yang sama. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak tunjukkan pula cara untuk plot bar bagi plot untuk graf bar. Okey. Jadi sama juga kaedahnya. Kita akan cari, kita tahu bahawa 1 cm nilainya ialah 100,000. Lepas tu 1 cm juga ada 5 kotak kecil. Jadi 100,000 bahagi 5 kotak kecil, kita akan dapat 20,000. Jadi daripada 20,000 kita bahagikan nilai bar. Okey, untuk graf garis kita baca secara melintang, tapi untuk bar kita baca ikut tahun. Kita baca secara menegak. Okey, sebab bar kita bina ikut tahun, garis kita bina ikut tahun, urutan tahun. Kalau bar kita bina graf dia mengikut tahun per tahun, setiap tahun. Okey, menegak. Okey, jadi kita akan baca ikut tahun. Kita baca data untuk tahun 2007 yang ini. 24960 3 bahagi 20,000 kita dapat 32.4 kotak kecil. Okey, cuba cikgu kira kat sini 64 9 603 bahagi. Okey, so kita dapat 32.4 kotak kecil. Jadi kita plotkan. Kita akan plotkan dekat paksi Y lah, ikut graf bar dia. Dekat paksi Y pula, ikut graf bar punya paksi Y lah kan. Jadi kat situlah kedudukannya. 32.4 kotak kecil. Okey, di mana kalau kita kirakan kita ada 10, 20, 30. 32.4, 31, 32.4 sikit je lagi. Gitu. Okey. Kedudukan dia, bar dia. Okey. Dan seterusnya. Okey, untuk graf untuk bar yang kedua iaitu 290,463 bahagi 20,000 kita dapat 14.5 kotak kecil. Jadi, bila kita binakan dia akan jadi macam tu. Kalau kita tengok kat sini 10, 11, 12, 13, 14. So, kat situ kedudukan dia 14 kotak kecil. Jadi, kat sini cikgu ajar macam mana cara nak plot dengan menggunakan kaedah mengira, dengan kaedah mengira kotak kecil. Jadi tapi skala mesti betul lah. Kalau skala salah, kita kira kotak kecil je pun tak betul juga sebenarnya. Sekarang ni kita kira kotak kecil berdasarkan skala. Jadi skala kena betul, barulah boleh kita bina graf kita, graf bar ataupun graf garis dengan kaedah mengira kotak kecil dalam kertas graf tu. Okey. Jadi kita pun dah selesai bina graf gabungan kita. Okey, graf gabungan bar compound bersama dengan dua garis. Okey, jadi sebelum hantar kita semaklah dulu sebelum kita hantar, sebab biasanya pelajar akan banyak tertinggal data-data penting dekat dalam kertas graf tu. Kadang-kadang tajuknya salah, kadang-kadang unitnya tertinggal.
kadang-kadang petunjuknya tersalah buat, graf bar dan graf garis tak dibezakan warna petunjuknya dan sebagainya. Jadi kita semak dengan menggunakan teknik orang lidi. Okey. Teknik orang lidi cikgu. Orang lidi cikgu warna biru. Kalau pelajar punya, lukislah macam ni, comel-comel. Tapi yang penting kita tahu, okey, kepala tajuk. Tajuk. Nak tengok apa? Okey. Tajuk. Kepala orang lidi tu kita semak untuk tajuk. Ada tak tajuk? Okey, ada. Tajuk ditulis dengan huruf besar dan lengkap. Okey, seterusnya bahu kita tengok dekat label Pak CY, kanan dan kiri ada, lengkap. Okey, ada unit juga, unitnya betul, 1000 orang dan 1000 kes. Okey, lagi pinggang. Pinggang apa? Pinggang ialah Pak CX. Okey, dekat Pak CX kita ada tahun, perkataan tahun dengan huruf besar dan juga ada tempoh yang ditulis dengan betul dekat kedudukannya. Okay, seterusnya dekat kaki sumber. Sumber ada, kita salin betul daripada soalan. And then dekat lutut petunjuk. Petunjuk ada lengkap. 2 untuk graf bar dan 2 untuk graf garis. Dan diwarnakan dengan betul mengikut jenis graf. Okay, seterusnya dekat perut. Pusat. Pusat pula. Nilai sifar ataupun titik asalan. Ada kosong. Dua-dua ada kosong. Okey, untuk Pak CY 1 dan Pak CY 2. Okey, ada dua-dua. Jadi dah lengkap. Dan yang terakhir ialah siku. Skala Pak CY 1 dan skala Pak CY 2 pun ada ditulis dengan betul. Nombornya tak ada terlebih kosong dan tak terkurang kosong. Okey, so bila dah lengkap, barulah kita boleh hantar. Okey. Okey, dah siap kita bina graf bar gabungan, graf gabungan kita, graf bar dan graf garis. Okey, jadi cikgu harap cikgu dapat bantu pelajar untuk bina graf yang cantik, yang baik, yang boleh dapat skor 20/20 markah. Untuk menghasilkan graf gabungan yang cantik. Dan dalam masa yang sama, jangan lupa bagaimana cara untuk menentukan sama ada graf gabungan ini satu garis ataupun 2 garis. Okey, jadi kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye.